kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap munafik. Kalau kita baca sejarah tuan-tuan, golongan munafikinlah yang memberikan alasan itu dan alasan itu. Baca sejarah. Contohlah peperangan. Satu peperangan yang namanya peperangan Tabuk. Perang dalam musim panas. Buah-buahan sedang tunggu masak nak dipetik. Ni, mana nak pergi perang ni? Perang dalam musim panas. Tuan-tuan, jalan kaki tuan-tuan. Bukan naik kereta kebal, tak ada. Tak ada. Naik jet pejuang pun tak ada lagi masa tu. Mengharungi kepanasan ni. Satu, kemudian kena tinggal ni buah-buahan yang sedang nak masak ni, nak dipetik ni. Siapa nak petik ni? Rugi ni. Maka orang-orang munafikin datang kepada Rasulullah untuk minta excuse daripada sama-sama berperang. Antaranya alasan apa tuan-tuan? Mereka beri alasan apa? Kami tidak boleh pergi perang ya Rasulullah. Sebab apa? Nanti timbul fitnah. Sebab kami tak tahan melihat wanita berambut perang. Sebab ni nak lawan Rom tuan-tuan. Perang Tabuk ni nak hadapi Rom. Orang-orang Rom, orang putih lah, rambut perang ni tuan-tuan. Jadi mereka ni tak boleh pergi, nanti tak tahan tengok perempuan rambut perang, nanti timbul fitnah, tak tahan tuan-tuan. Lebih baiklah kami tak pergi. Pergi nanti susah pergi kan? Tengok tak logik langsung dia punya alasan, tapi Nabi terima. Tuan-tuan, Nabi menerima alasan ini sebab apa? Lagipun Nabi pun tak suka orang-orang munafik sama-sama ikut perang. Sebab nanti mereka juga akan buat kecoh lah sah perperangan dan perjuangan tuan-tuan. Orang munafik ni berlakulah penapisan. Nabi terima tuan-tuan sebab dapat dia orang ni tak pergi lagi bangun pada pergi. Pergi nanti rosak pula nanti. Bahkan nanti mungkinlah tak beri kemenangan dia sebab apa? Dengan sebab ada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh segelintir tentera-tentera Islam, termasuk orang munafik. Maka Nabi terima tuan-tuan alasan. Nabi tak ada nak cakap banyak. Nabi tak soal banyak tuan-tuan, Nabi terima je. Orang-orang macam ni memang Nabi dah tahu dah. Ni pok-pok munafikin ni, geng-geng Pak Balau ni, Nabi tahu dah. Nabi dah kenal dah muka dia orang ni. Bukan Nabi tak kenal, Nabi kenal pok-pok ni tuan-tuan. Nabi terima lah alasan untuk tidak perang. Cuma ada 3 orang sahabat yang beriman saja yang tercicir. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. 3 orang, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 3 orang sahabat ni, dia bukan munafik. Cumanya mereka ni teragak-agak, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Lalu mereka tertinggal, tercicir. Orang dah pergi dah. Dia orang ni tertinggal. Kemudian bila balik saja daripada perang, Rasulullah dan para sahabat balik daripada perang tuan-tuan, maka 3 orang sahabat ni pergilah jumpa Nabi dan menyatakan mereka tidak ada alasan kenapa mereka tak menyertai peperangan. Mereka tak bagi alasan. Dan memang silap mereka tidak menyertai peperangan tersebut. Maka mereka dihukum. Mereka dihukum dengan dipulau selama 50 hari, di mana salam mereka pun tak dijawab. Tengok muka, berpaling, tak jawab. 50 hari mereka duduk dalam keadaan yang cukup makna kata ialah tuan-tuan kena pulau. Orang dah tak heran, tak peduli. Masuk hari yang ke-40 tuan-tuan, Nabi perintahkan isteri-isteri mereka sendiri untuk untuk mengasingkan diri daripada suami-suami mereka. Isteri sendiri pun tak tegur suami. Itu dia hukuman di dunia. Lepas 50 hari baru turun ayat menerima taubat 3 orang yang tidak menyertai peperangan dalam peperangan Tabuk itu. Dan kata di kalangan mereka menyatakan, kami tidak pernah rasa cukup gembira dengan turunnya wahyu menerima taubat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tak suka? Lepas pada itu mereka pun
tegur balik para sahabat yang tidak mengikuti peperangan tersebut. Mereka dihukum di dunia. Ada pun orang-orang munafik yang tak dihukum di dunia. Di mana mereka nak dihukum? Di akhirat kelak. Akhirat itu sebab orang-orang munafik ni tuan-tuan, walaupun mereka tak dikenakan hukuman di dunia, kita kena ingat hukuman di akhirat lebih dahsyat, berat daripada hukum di dunia. Itu sebab dalam peristiwa, kalau kita baca peristiwa sirah yang terlibat dalam menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan Ibn Muqtal, selain daripada 3 orang yang dituduh yang terlibat, sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul pun terlibat. Tapi kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tak dikenakan hukuman sebab 80 kali sebagai hukuman had qazaf? Hanya 3 orang saja yang terlibat, di mana ulama menyatakan Abdullah bin Ubay bin Salul yang tidak dikenakan hukuman had di dunia ini ditangguhkan hukum itu di akhirat untuk dikenakan lebih dahsyat lagi daripada hukum di dunia. Sebenarnya hukum di dunia ini sebenarnya taklah berapa sangat. Apalah sangat sebab tuan-tuan. Dalam Islam lebih-lebih lagi lah. Sebenarnya ialah sebab dalam Islam ni hanya setakat menyakitkan, tapi tak sampai mencederakan. Islam itu bukan sampai mati. Tak tuan-tuan, bukan dia bagi betul-betul tidak. Bukan macam Tok Hulu dalam Sumpah Semerah Padi tu, dia bantai sungguh P. Ramlee. Dia sebab betul-betul. Yang tu bukan. Tu tak kena tu cara sebab tu. Mungkin P. Ramlee tak tahu cara sebab, tapi dia tahu hudud tu ada. Hukum hudud dia buat juga. Tapi cara tak kena. P. Ramlee. Tapi kita hukum hudud tak buat langsung. Tak ada langsung tuan-tuan. Tak ada perancangan nak buat, tuan-tuan. Kita setakat ni tak ada perancangan nak buat. Hanya bagi alasan itu dan alasan ini.